Masuk pula kepada tajuk yang ke-180. Berkenaan dengan menyembah selain daripada Allah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan maridan la'anahu Allah. Dan seterusnya ayat dia tu agak panjang juga, tetapi kita ambil setakat awal kita nak ialah in yad'una min dunihi illa inatha, maknanya orang-orang musyrik ini dia tidak menyembah selain daripada dia menyembah selain daripada Allah. Orang-orang musyrik menyembah selain daripada Allah, iaitu apa dia sembah illa inatha. Dia menyembah, inath ni asal makna dia lemah, benda-benda yang lemah. Daripada inath ni lah juga tubik perkataan muannas itu. Muannas itu asal makna dia kan. Kalau nak kira asal makna dia lemah lah. Memang diciptakan gitu dah. Bila ada yang lemah, ada yang kuat, orang lelaki tu dah. Jadi orang lelaki tu lah kena tolong. Tahu? Biasalah saling melengkapi, kita kata. Jadi orang musyrik ini dia menyembah benda-benda yang lemah. Ataupun juga kita kata inath ini berhala-berhala yang berhala-berhala perempuan. Dinamakan dengan nama perempuan, iaitu Lata, Uzza dan juga Manat pada ketika itu. Orang-orang musyrik dia sembah orang ini. Okey. Lepas tu mereka ni hanya menyembah syaitan. Hanya menyembah syaitan. Jadi di sini soalan dia yang pertama, Allah sebut mereka ni sembah berhala. Mereka ni tidak sembah kecuali berhala. Yad'una min duni illa inatha, hanya berhala aja mereka sembah. Berhala ni ke dia Lata, Uzza dan Manat je lah. Hanya berhala sahaja yang mereka sembah orang-orang musyrik itu. Seterusnya Tuhan pun sebut pula ayat yang seterusnya, wa yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitana. Mereka hanya menyembah syaitan. Mula-mula mereka sembah berhala aja. Lepas tu ayat yang sama juga Tuhan kata mereka sembah setan aja. Hak mana sebenarnya hak yang mereka sembah hak sebenarnya? Mereka sembah setan saja ke mereka sembah berhala saja? Ya, sebab hanya belaka tu supo aja. Penafian itu iyad'una min dunihi illa. Lepas tu iyad'una illa syaitana. Supo saja. Apa ni susun ni ayat dia tu tu. Macam kita kata dia ni dia hanya makan nasi je. Galang-galang yang tak akal dia makan nasi je. Ada. Jadi kita tak sawi lah ke dia, kita kata roti ke, mie ke, tak sah. Sebab dia makan nasi je. Lepas pada tu kita berkata pula, dia makan roti je. Dia hanya makan roti je. Di dalam dua ayat yang dekat-dekat. Jadi keliru lah tu. Kalau nak kira tu tak. Dah saat pertama kita kata dia makan nasi je. Kira-kiranya roti dia tak makan lah. Lepas pada tu, dia makan roti je. Bermakna nasi pun dia tak makan tau. Dia makan roti je. Jadi hak mana hak dia makan, hak sebenarnya. Begitu juga sini. Hak mana hak dia sembah. Orang musyrik ni sembah. Jawapan dia, hakikatnya mereka ni menyembah syaitan. Dia sembah berhala je, tetapi hak sebenarnya dia sembah setan. Gitu. Di belakang daripada tu setan sebenarnya. Hakikatnya. Jadi
Pahala mana dah hakikatnya setan. Sembah berhala, tapi hakikat dia hanya setan. Maknanya mereka ni menyembah syaitan. Hak tu hak sebenar. Hak sebenar lagi. Mereka menyembah syaitan. Tapi syaitan ini disebutkan dalam hadis, dia menghiasi, dia memperelokkan berhala pada pandangan mereka. Dalam Quran pun ada tak? Wazayyana lahumus syaitanu makanu ya'malu dan sebagainya tak? Syaitan ini hiyah. Jadi dia ni tertarik dengan berhala tu. Dia suruh berhala ni Tuhan-Tuhan dia yang disebut inatha tadi tu tak? Dia suruh hebat. Benda-benda tu adalah benda yang layak disembah. Siapa yang membuatkan dia jadi suruh gitu? Jadi suruh apa ni berhala ni hebat tu. Setan lah tu. Jadi sebenarnya setan di belakang berhala tu. Jadi berhala ni ialah salah satu alat. Banyak lagi untuk nak menyesatkan manusia ni tu. Dia guna. Contohnya kita kata dia guna duit. Dia guna harta untuk nak menyesatkan manusia. Yalah tu. Dia guna ke dunia ni. Kenikmatan dunia ni nak menyesatkan manusia. Oh yalah juga. Dia guna benda-benda yang haram menyesatkan manusia. Kalau nak kira asal dia benda tu sendiri tak salah. Asal dia. Tapi jadi salah sebab digunakan oleh syaitan. Sebagai alat untuk dia menyesatkan manusia. Titih tu tak ada masalah dah. Tetapi boleh digunakan oleh syaitan. Menyebabkan kita jadi kufur kepada Tuhan. Benda tu. Jadi hakikatnya apa? Di sebalik daripada tu, hakikatnya setan. Jadi mereka ni hanya menyembah setan. Zahir berhala, hakikatnya setan. Tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-183 berkaitan dengan iman dan juga amal. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. Ayat-ayat yang lebih kurang lagu ni sebenarnya banyak dalam Quran. Ayat-ayat yang mengatakan orang yang beriman dan juga melakukan amal soleh, sanudkhiluhum jannat, dia akan masuk dalam syurga. Tuhan akan balas syurga kepada dia ni. Ni dan mereka ini khalidina fiha abada, kekal di dalam syurga. Bukan ayat ni sajalah yang maksud dia lebih kurang gini ni. Banyak lagi ayat-ayat lain. Okey, soalan dia. Bukankah syarat nak masuk syurga ni beriman? Syarat untuk masuk syurga ni kalau nak kira beriman je dah. Kira-kiranya orang mukmin tu boleh masuk syurga dah lah. Kalau nak kira Islam tu, orang tu orang Islam itu tiket dah lah, kita kata anak kunci. Kunci untuk dia masuk syurga dah. Tetapi kenapa disebut apa ni, dia gabungkan dengan dua ni, beriman dan beramal soleh. Tu soal lagi. Beriman dan juga melakukan amal soleh. Dia campur dua ni. Seolah-olahnya beriman saja ni tak cukup untuk nak masuk syurga. Nampak tak? Sebagaimana kita maklum, beriman saja pada dah. Boleh dah. Walaupun dia tidak buat amal ke apa lagi, kalau nak kiranya untuk masuk syurga boleh dah. Tapi apa dia gabung semua ni dah. Ada semua lagu ni. Antaranya lagi ialah depan sikit ayat yang beberapa ayat depan, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Orang yang melakukan amal soleh dari kalangan lelaki dan juga perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia ni beriman. Maknanya dia tidak sebut beriman sajalah sendiri. Kalau syarat nak masuk syurga ni beriman, dia sebut beriman je lah. Ni dia sebut beriman dan amal soleh. Beriman, amal soleh.
amal soleh dan beriman. Jadi macam dua tu syarat dia tu nak masuk syurga ni. Macam mana gitu tu? Jawab dia. Jawab dia nya amal soleh kalau tidak ada iman, ni tidak akan masuk syurga. Ataupun kita tidak panggil amal soleh lah. Amal kebaikan. Buat baik. Buat baik. Lebih kurang sebuah agama sungguh dah. Lebih kurang tu. Contohnya kita kata tidak berbazir. Itu buat baik lah tu. Agama sungguh. Orang Islam tidak berbazir. Orang kafir pun ada juga tidak membazir. Okay. Buat baik kepada ibu bapa sebagai contoh dah. Itu ajaran Islam. Tetapi ada juga orang yang tidak Islam buat baik kepada ibu bapa dia. Itu kita panggil amal kebaikan lah tu. Tapi kalau dia tak ada iman, dia tidak beriman, maknanya dia tak boleh masuk syurga. Amal soleh saja. Tapi kalau iman saja tanpa amal soleh, boleh dah masuk syurga. Gitu. Amal soleh saja tak ada iman tak boleh. Iman saja tak ada amal soleh boleh. Boleh masuk syurga dah, boleh. Tidak dinafikan syurga tu kepada dia. Masuk neraka tu tu. Tengok dah kita kata dah. Tapi masuk syurga tu boleh. Lama mana nak boleh kau masuk tak kira lah dah, tapi boleh. Okey. Seterusnya, amal soleh ni hak berpunca daripada iman. Hak ni hak melayakkan orang tu masuk syurga. Amal soleh saja tidak berpunca daripada iman, tak masuk syurga sebab mula-mula tadi. Dia kena berpunca daripada iman. Okey. Jadi mereka yang tidak melakukan amal soleh tetap ada iman dia. Orang tu beriman tapi dia tidak buat amal soleh, dia tak buat amal. Beriman tapi hidup sebagai kafir, tak ada, tak patuh gapo-gapo dah. Iman dia ada ke tak? Ada, tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Ada tapi tidak sempurna, kita nak tentu sekali kita tak si. Sebab itulah Tuhan sebut iman dan amal soleh. Contoh lagi kita kata mudah kat supaya orang lah orang. Orang ni dia ni hidup tapi duk selamat atas kaki tu, tak boleh buat ke satu. Boleh ke kita panggil dia ni kucing? Tak boleh. Dia orang. Gana-gana pun duk. Tapi duk terlantar atas hati. Seolah-olahnya. Tapi kita panggil orang lagi ke? Tak boleh gerak ke apa tu. Tapi orang dia. Tapi nak ke gitu. Berguna kalau gitu kita kata dah. Dah tak lewat ke satu. Tapi orang dia. Tetap orang. Cumanya orang yang tidak sempurna lah kita panggil. Dan kita tak si lah kalau boleh gitu. Kita tak si. Semata-mata orang saja dah. Semata-mata orang panggil kita ni orang. Kita naklah kehidupan supaya orang sungguh lah. Dari mana boleh jalan, boleh makan, boleh buat ibadat dan sebagainya. Itulah baru orang yang sebenar dah. Begitulah juga iman ni. Iman saja tapi kalau tak ada amal soleh. No kau gitu. Supaya orang tadi. Kira-kiranya tak si lah dah. Tak ada guna lah kita panggil. Tapi beriman kadang-kadang pun. Masuk syurga dia ni. Cuma masuk neraka lama mana tu kita tak tahu lah dah. Tapi kita nak ke gitu. Kira-kiranya kita tak si. Sebab itulah di gabung semua. Iman amal soleh. Iman amal soleh. Gabung semacam. Seolah-olahnya kalau dia mau jadi orang yang sempurna. Jadi orang. Jangan jadi orang tapi supaya tidak orang. Tak lebih tak lewat ke satu. Gitu. Seolah-olahnya Tuhan nak ayat gitu lah. Bukan ayat ni suku ni. Iman dia kena campurkan dengan amal soleh. Baru boleh masuk syurga. Tidak. Boleh dah. Tapi kita tak si.
benda gitu. Seterusnya, tajuk yang seterusnya, kejahatan akan dibalas. Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Man ya'mal su'an, siapa-siapa yang buat jahat, siapa yang melakukan kejahatan ataupun keburukan ataupun dosa, yujza bih, akan dibalas. Dibalas bila? Dia jadi balas atas dunia lalu. Zaman Nabi-Nabi dulu balas atas dunia lalu tu. Jadi kedua, jadi apa ni, babi dan sebagainya. Boleh jadi juga kalau umat kita ni jaga dibalas atas dunia lalu, orang ni kata tu hebat ke. Hebat ke tu sebenarnya jaga. Hak tentunya di akhirat lah. Yujizabih. Tapi gana-gana pun yujizabih. Siapa-siapa buat jahat pasti akan dibalas. Gitu. Tentu tu hebat lah. Ikutlah dunia tu akhirat. Cepat kau lambat kau, tapi kena balas lah. Soalan dia, bagaimana dengan orang yang taubat? Adakah mereka juga akan dibalas? Dan dia kata siapa-siapa buat jahat akan dibalas. Kira dia taubat ke tidak tu, kena balas. Bagaimana pula dengan orang yang melakukan kebaikan? Bukankah kebaikan itu juga boleh menghapuskan kejahatan? Dia lagu mana? Orang buat jahat tapi dia buat baik pada itu dah. Dalam Quran sebut dah, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at tu dah. Kebaikan ni menghilangkan kejahatan. Dia kata dibalas tu juga pasti akan dibalas. Pak kalau kata taubat jadi tak balas, apa guna kata pasti akan dibalas? Dah. Pasti akan dibalas kecuali kena royak lagi tu dah. Okey, jawab dia. Yang dimaksudkan dalam ayat pasti akan dibalas tu ialah kejahatan yang berterusan dan berterusan dengan kejahatan dia hingga mati dan tak ada taubat. Hak tu hak maksud akan dibalas. Orang hak tidak taubat, tak ada nak minta ampun, hak ni memang pasti akan dibalas. Kalau dia minta apa, hak tu kira lain. Hak pasti akan dibalas, iaitu orang hak tak ada nak taubat. So lagi hak pasti akan dibalas, iaitu orang kafir. Sebab orang kafir ni dia tak ada nak taubat dah. Taubat kepada dosa-dosa dia tu dah. Tak jadi kalau dia taubat, dia kena Islam dulu. Tu cara dia. Jadi hak ni pasti akan dibalas. Dia buat kejahatan, memang akan dibalas. Tajuk yang seterusnya. Tajuk yang ke-185. Allah itu tidak zalim. Allah itu tidak menzalimi sesiapa. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Orang yang beriman, orang yang ya'mal minas salihat, maknanya orang yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki dan juga perempuan, wa huwa mu'min, melakukan amal soleh, tapi syarat dia kena beriman dulu. Itu syarat dia. Supaya kita kata melakukan amal soleh tapi tidak beriman, tak jadi. Kalau contoh orang tadi, orang yang terlantar tadi tu dah, dia buat baik tolong, tapi masalahnya dia tidak orang, masalahnya dia ni anjing nak baik juga dah, jaga tu dia. Apa ni, kalau ada gapo-gapo lah, kita kata dia dulu lagi pergi kesel tu dah, menyelamatkan orang berapa orang, diselamatkan oleh anjing dah, melakukan amal soleh lah tu kira tu dah, kebaikan, tapi masalahnya dia ni tidak orang. Keldai tu dah tak so kira lah dah, buat patuh je semacam kepada tuan dia lah dah, kira-kiranya yang amal minas salihat lah tu, buat tak ada, tidak membantah, ngajing, tu keldai tu dah. Tapi dia ni tidak wahwa mukmin, dia tidak mukmin, dia tidak orang. Masalah juga dah. Dia kena cukup dua benda ni, buat amal soleh dan juga dia mukmin. Orang lagu ni faulaika yadkhulunal jannah,
akan masuk syurga. Wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Sikit pun tidak akan dizalimi. Okay. Soalan dia. Jadi, kenapa dikhususkan hanya orang mukmin yang melakukan amal soleh sahaja yang tidak dizalimi? Kalau dalam ayat ni kan, Tuhan tidak berlaku zalim kepada orang yang mukmin melakukan amal soleh. Orang yang amal salihat min dzakarin aw untha mukmin. Wala yuzlamuna naqira. Itu saja. Tak ada sebut ayat selepas daripada tu pun tak ada juga sebut orang kafir. Orang kafir ni juga akan tidak dizalimi pun tak ada juga. Tak ada sebut. Dia sebut orang mukmin je. Tuhan tidak zalim. Pas orang kafir ni tak ke mana? Orang mukmin tapi tidak melakukan amal soleh. Oh, jadi Tuhan berlaku zalim lah kepada dia. Kalau begitu, nak Tuhan tidak berlaku zalim, kena mukmin amal soleh. Cukup dua tu. Gitu kalau ke mana. Pas kalau orang kafir, orang kafir. Orang kafir ni Tuhan balas dengan cara yang zalim lah. Gitu kah? Bukan tak ada sebut. Hak sebutnya orang mukmin dan melakukan amal soleh. Hak Tuhan tidak zalim. Jadi jawapan dia, berlaku kebaikan dan juga kejahatan. Orang yang buat baik, orang yang buat jahat, orang yang buat amal soleh, orang yang buat sayiat, kedua-duanya tidak dizalimi. Ini kerana ayat sebelum ni duk cerita tentang orang yang buat jahat. Bukan ayat lepas ni, ayat sebelum ni duk cerita pasal orang yang buat jahat. May ya'mal su'an yujza bih, kita baca dah sebelum ni dah. Bila tu? Hak sebelum daripada ni lah, orang yang buat jahat tu akan dibalas. Cumanya tak ada lah sebut Tuhan tidak akan menzalimi mereka tu, tak ada. Tetapi cerita pasal orang yang buat jahat. Ada dua-dua tu. Cerita pasal orang yang buat jahat, cerita pasal orang yang buat baik. Apa tidak sebut orang yang buat jahat, Tuhan tidak berlaku Tuhan akan berlaku adil kepada dia, Tuhan tidak akan zalim kepada dia. Orang yang buat baik juga Tuhan tidak akan zalim. Kenapa tidak disebut gitu? Untuk meringkaskan mereka hanya berpada dengan menyebut balas kepada golongan yang jelas sekali. Golongan yang terakhir. Disebut balas dia, iaitu Tuhan tidak berlaku zalim kepada dia. Ni biasa lagu ni. Kita kecek dalam ayat kita pun, kita guna benda ni. Kita sebut hak ngelas sekali ya. Contohnya kita kata gapo. Orang yang beriman, orang yang bertaubat, lepas tu orang yang apa dia lagi melakukan amal soleh. Terusnya orang yang jaga hubungan dia dengan manusia, sebagai contoh, jaga hubungan dia dengan Allah. Orang yang jaga hubungan dia dengan Allah ni, dia berjaya. Ngelas sekali dia berjaya. Berjaya ni, orang yang jaga hubungan dia dengan Allah, jaga ngelas sekali tu. Tuh. Termasuk sekali juga orang-orang sebelum ni. Semuanya nak ringkah. Kita tidaklah kita kata orang mukmin berjaya. Orang yang melakukan amal soleh juga berjaya. Orang yang menjaga semaya dia pun berjaya juga. Orang yang jaga hubungan dia dengan Allah dan manusia pun berjaya juga. Atau ayat sebut berjaya banyak kali tu. Jadi hak ni dalam ayat ni sebelum daripada itu sudah sebut dah berkaitan dengan orang kafir. Semuanya berjaya ni disebut kepada golongan yang ngelas sekali. Apa ni? Tuhan tidak zalim di sini. Tuhan tidak zalim sedikit pun orang ngelas sekali. Golongan yang ngelas sekali, tapi golongan yang sebelum daripada ni pun Tuhan tidak zalim juga. Seterusnya, yang dimaksudkan dengan zalim, Tuhan tidak berlaku zalim kepada walaupun sedikit, iaitu Tuhan tidak nafikan pahala ketaatan orang buat. Kalau hamba dia buat apa-apa ketaatan dak, Tuhan tidak kurang walaupun sedikit, itu zalim.
Korang lah dah. Oh ada sejuta sepatutnya boleh dah. Kita korang seria. Jadi tak cukup sejuta. Seria tak cukup sejuta kita korang. Tidak. Tuhan tidak korang walaupun sedikit pun. Itu. Jadi hak ni khusus kepada orang mukmin saja. Juga dia kata dah. Khusus kepada orang mukmin. Sebab itulah Tuhan tidak berlaku zalim walaupun sedikit pun. Walau sedikit pun iaitu kepada orang mukmin yang melakukan amal soleh. Sebab orang kafir ni dia tak ada pahala ni. Dia nak dapat pahala, buat amalan, boleh pahala tu tak ada. Jadi tak ada lah benda hak Tuhan nak kurang ni dah. Nak kurang pahala dia tu tak ada sebab dia tak ada pahala. Hak Tuhan tidak berlaku zalim ni kepada orang yang ada pahala. Siapa dia orang yang ada pahala? Orang mukmin lah. Orang mukmin yang melakukan amal soleh hak tu dapat pahala. Jadi Tuhan tidak kurangkan pahala dia walaupun sedikit. Itu makna dia. Jadi kalau hak lagu ni hak ngelah sekali ni makna dia kita tidak kaitkan dengan orang kafir dah. Dia kait dengan ayat ni saja, tidak kait dengan ayat sebelum ni hak cerita pasal orang kafir, cerita pasal orang yang melakukan kejahatan, dia tak kait. Sebab demo-demo tu dia tidak dapat pahala. Jadi rasanya gitulah dulu pelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung pada pelajaran kita yang seterusnya. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanahu